Okey, baik. Jadi hari ni kita nak react dan review satu panduan berkenaan tentang rahsia solat, bagaimana cara solat. Jadi dalam panduan ni dia ada PDF dan juga dia ada video. Dan video dia ada 4 video di mana saya dah belajar benda ni dah lama, daripada 2-3 tahun lepas. Dan panduan ni saya rasa dia memang sangat-sangat berguna untuk kita umat Islam yang bermazhab Syafi'i, okey, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di mana kat sini saya nak buat satu review pada video yang pertama ni. Jadi anda tengok dahulu video yang pertama ni sampai habis. Okay, anda tengok sampai habis, and then kalau you nak beli panduan dia akan ada dekat description dekat bawah. Dan panduan ni sekarang buat masa ni last kali saya tengok harga dia RM20 sahaja. Okey, RM20 sahaja. Jadi saya sarankan anda untuk tengok. Jom. Okey. Okey, kita start. Solat ini adalah perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Perbuatan-perbuatan, nanti kita akan belajar perbuatan-perbuatan dalam solat ni. Ya, dia banyak perbuatan-perbuatan ni. Ya, dia cordless tak ada. Ni cordless dah ni. Okey lah tu. Kan, angkat tangan tu perbuatan tak? Kalau orang tu solat dia senang diri. Ni kiblat sana ya, kiblat sana. Allahu Akbar, sah tak? Tak. Okey. Ya. Jadi siapa kata tak sah, maka solatnya selama dia daripada 12 tahun dulu, daripada 14 tahun dulu tak sah sampai sekarang. Sebab dia tak ada ilmu. Dia main ikut-ikut macam apa tadi tuan? Macam beruk tadi. Dia ikut ustaz bagi yang lagi cantik kakak tua. Kan? Tuan dia ajar dia, "Selamat pagi. Selamat pagi." Orang datang petang pun, "Selamat pagi." Orang datang tengah malam pun, "Selamat pagi." Tu. Kan? Perbuatan ni, angkat tangan tu salah satu perbuatan lah. Tapi ustaz tengok orang Melayu ni solat, dia angkat tangan tu banyak fashion. Kan? Sebagai contoh, ustaz syariah kita bangun, kita tengok dia perbuatannya angkat tangan. Ya, kiblat ke sana. Ustaz kiblat sini, kita beza 2 darjat. Okey, Allahu Akbar. Mana boleh tengok sini, tengok sana lagi kiblat. Okey, Allahu Akbar. Tu itu satu fashion. Sila duduk, terima kasih banyak. Ni. Situ ya, cukup. Situ aja. Allahu Akbar. Satu fashion. Sama tak? Different kan? Okey, duduk. Baju coklat pula. Tepi sana, nombor 2. Ngadap situ je. Berdiri situ, Allahu Akbar. Demo, no. Ujung, baris 2 tak? Sore lagi. Tu. Tu. Allah, ngadap sini. Allahu Akbar. Sama tak? Lain. Itulah. Nabi ada berapa? Tu yang ustaz tertanya-tanya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengah. Allahu Akbar. Ni baju lain fashion ni. Pangkat apa ni? Allahu Akbar. Tu lagi power. Duduk. Tu. Kita tengok apa ustazah pula. Ni. Bangun. Tunjuk kat kawan perempuan macam mana. Allahu Akbar. Lain pula dek. Okey, terima kasih banyak. Jadi ini yang ustaz tengok orang Melayu solat banyak fashion. Ustaz tengok ada yang ini menarik sebabkan pada kita sebagai orang Islam, kita sebenarnya macam dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia kita bermazhab Syafi'i dan berlairan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan senang cerita kat Malaysia ni kita mazhab Syafi'i kan. Jadi cara solat kita sepatutnya semua sama. Dan benda ni saya dah belajar dah lebih 2-3 tahun lah. Bila saya dapat panduan ni, saya praktik. Alhamdulillah sebenarnya sebab ustaz ni pun nanti ada dekat dia punya website tu, nanti you boleh tengok dekat bawah nanti kat description ke apa.
Memang sebenarnya ustaz ni pun dia memang mengajar dalam bab solat ni lah. Jadi dia buat kelas pemantapan solat ni dekat satu tempat yang saya rasa UPNM tak silap, Universiti Pertahanan Negara Malaysia. So kita patut rating balik sebab memang cara solat kita kadang semua berbeza-beza. Betul tak? Jadi bila kita berbeza-beza ni maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita dekat part mana? Dekat part mana sebenarnya kita salah, kita silap, perbuatan kita macam mana, apa benda rukun solat ke apa semua tu kena tahu sebenarnya. Okay, so kita cuba sambung semula. Alright, baik. Very professional. Balik PhD UK 4 tahun, PhD Australia 4 tahun, PhD US 4 tahun. Balik solat Jumaat, ustaz pun sandar kat dinding belah kiri. Perhati orang masuk solat tahiyatul masjid. Dia datang daripada jauh tu. Allahu Akbar. Ni sambil dia punya muka dia macam tu. Allahu Akbar. Dia nak rokok. Kan? Ada pula yang khusyuk. Tu. Ngapa kau gelak? Ada tak yang buat macam tu? Tu. Jadi ustaz tertanya-tanyalah, yang ni rasulnya siapa? Yang ni rasulnya siapa? Yang ni tadi rasulnya siapa? Kan yang ujung sana rasul siapa? Solat tu diikut-ikut siapa? Kalau orang perempuan jalan tepi jalan nampak daun, kutip tak kutip? Rasul yang sama je. Tak kutip. Mana ada bohong kan? Tak kutip, dia biar itu je. Kan? Kalau orang perempuan jalan nampak jongkong emas, kutip tak? Tengok orang perempuan ni gila harta. Ya. Lelaki tak ada, emas pun buat tak tahu ya kan? Tu kan? Sebab dia tahu nak mati syahidnya ni. Dia tak ni emas ni tak ada lah, tak payah nak lah. Betul tak? Ya. Tengok buruk sangka. Berdosa. Okey, baik, bagus. Anak-anak ustaz semua ciri-ciri belakang hari ni. Jadi mari kita tengok sini nilai solat. Jadi jongkong emas tadi kita kutip, kita ambil sebab dia ada nilai. Jadi siapa yang tak tahu nilai solat, dia akan main-main. Dia akan main-main solat. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Rabbi fil warhamni wajibun fa'na zurni wa dinna fina fa'ni Allah subhanahu dia baca macam tu. Ada yang buat tak? Okey, sini. Jadi solat ni penting. Cuba tengok haji. Kalau orang haji, orang longgok duit 8,000 dia mati. Ayah kita kan? Kumpul duit 8,000 dia mati. Boleh tak orang lain tunai haji untuk dia? Zakat. Budak umur 8 tahun wajib tak fitrah? Wajib, tapi dia tak mampu, ayah dia wakil. Kan? Puasa. Mak kita nanti bila mak nak meninggal dunia, dia panggil kita anak perempuan kan. Dia kata, Along, Kak Long, sebenarnya kan dulu mak hutang lagi 32 hari, tak habis lagi kau tak puasa. Apa anak boleh buat? Anak boleh tolong kan. Mak pun meninggal, kita boleh tolong. Salat, ayah pula panggil kita, Kak Abang Long, dulu ayah daripada 28 sampai 35 tahun dulu tak solat, tak qada lagi. Apa anak boleh buat? We cannot. Kita tak boleh buat apa-apa. Hanya berdoa saja, ya Allah ampunkan ibu bapaku, ya Allah ampunkan bapaku, macam tu. Sebab solat ni dia memang tanggungjawab sendirian berhad. Tidak boleh diwakil pada orang. Jadi masuk hutan ke, tengah ada dalam air ke, berendam nunggu musuh kan, kena solat juga. Kaki berdarah kan, sulwa basah, kasut yang tinggi ikat tu penuh dengan lumpur, kena solat juga. Inilah yang diyakini. Ustaz suka cerita kisah ni oleh seorang yang baru memeluk Islam pukul 11 pagi di Kuala Terengganu. Kemudian dia mengucap kat sana sebab dia nak 2 orang ustaz ni jadi saksi dia. Ustaz ada kat sini, ustaz urus saja. Dia masuk Islam sana, kemudian dia drive sampai antara Kuantan dengan Gambang, lebuh raya LPT, dia accident.
Ya, situ lebih kurang pukul 6. Dia ada kat situ accident tu. Accident dia tersepit dalam kereta, tak boleh keluar. Ya, bomba tak sampai lagi, orang nak tolong tak boleh. Sebab dia tersepit. Kalau tarik, koyaklah daging dia. Ya, dia handphone ada kat dia, dia call ustaz. Ustaz, macam mana saya nak solat? Sebab dia niat jamak takhir tu. Zuhur dia tak solat kan? Jadi macam mana saya nak solat? Baru masuk Islam tadi pukul 11 pagi. Ya, Cina masuk Islam ni, dia telefon tu, macam mana saya nak solat? Ustaz kata tak apalah, you tenang-tenang nanti. Tak boleh ustaz, nanti saya mati, saya baru accident ni. Tengok. Ni salah satu contoh ni. Ya, ustaz pun kata kat dia, okey, awak niat sahaja aku solat zuhur 2 rakaat jamak takdim qasar kerana Allah Ta'ala. Solat. Dia kata saya tak ada wuduk ustaz. Solat. Ustaz kata solat. Dia pun solat. Habis tu dia tipu balik, sahaja aku solat asar 2 rakaat jamak takdim qasar kerana Allah Ta'ala. Solat. Dia pun solat tanpa wuduk. Berwudukkan darah lah. Solat tu wajib, tak boleh main-main. Hari ini ustaz nak kongsi, wahai geng syariah, jawab, apa hukum orang tinggal solat? Dosa tu anak ustaz 4 tahun pun tahu. Lagi, apa hukum tinggal solat? Masuk neraka, anak ustaz 6 tahun tahu. Ini dah kadet parapis ni. Apa hukum tinggal solat? Dengan elok ustaz bacakan hukumnya. Sebab kalau ustaz cakap mulut nanti takut tertinggal. Okey. Hukum orang tinggal solat. Orang yang meninggalkan solat kerana engkar tentang kewajipan. Boleh faham? Dia tinggal solat, lepas tu dia kata, pirah solat ni zaman pandai pasir je. Sekarang ni zaman sains teknologi. Orang perang sekarang ni perang maya, mana ada doa-doa lagi. Macam tu Kalau dia kata macam tu, maka orang itu hukumannya ialah menjadi kafir, murtad, keluar daripada Islam. Jadi insya-Allah tak ada kot di kalangan kita Kategori yang 2, orang yang meninggalkan solat kerana malas atau meringan-ringankannya. Nanti dah kerja, nanti kita orang solat lah. Bila dah kerja pula, nantilah 40 tahun nanti kita orang solat lah. Bila dah 40 tahun pula, nanti 61 nanti solat lah. Dia ringan-ringankan. Ataupun dia malas, kawan kejut dia tak bangun. Alas, malas gitu Maka Imam Ahmad rahimahullah mazhab Hambali, orang yang meninggalkan solat kerana malas hendaklah dihukum bunuh kerana kufur. Tu. Walaupun dia kata solat tu wajib, walaupun dia hafal firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW, tapi kalau dia tak solat kerana dia malas, hukumnya kafir. Jadi bukan main-main lah. Ini kena masuk Facebook ni. Layang kat, kita ada 300 orang lebih kurang, satu orang layang pada 400. 400 kali 300, InsyaAllah umat Melayu ni jadi baik. Okey. Kemudian mazhab Maliki dan Syafi'i, ini mazhab kita ni, orang yang meninggalkan solat tanpa keuzuran walaupun hanya meninggalkan satu solat. Solat apa yang kerap orang tinggal? Tak betul, solat asar. Solat asar lah solat yang paling ramai orang tinggalkan. Sebab itu Allah SWT pesan, hafizu ala salawati was salatil wusta, was salatil wusta. Salatil wusta, hendaklah kamu pelihara, jaga solat, terutama solat wusta. Solat wusta tu tafsir dia apa? Asar. Okey. Jadi walaupun tinggal satu solat, hendaklah diminta bertobat selama 3 hari. Seperti mana orang murtad diminta bertobat. Maksudnya kena ada satu pasukan keselamatan, polis, untuk menangkap orang yang tak solat ni dan ditahan reman. Ini dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam. Ada satu pasukan khas, yang dipanggilkan pasukan Hizbah ni, yang menangkap orang yang tak solat ni dan diremankan, ditahan dan dihantar kat situ pakar-pakar perunding psikologi ni. Kalau di USIM tu kepimpinan dan apa namanya tu? Pakar-pakar situ tu, Dr. Rosdannya, Profesor Zulnya, Profesor macam-macam lagi tu kena pergi nasihat dia. Selama 3 hari. Kalau dia tak nak solat juga, sekiranya dia tidak mahu bertobat, maka hendaklah dihukum bunuh. Ini pentingnya solat. Bukan ustaz nak timbulkan bunuh tu, nak timbulkan pentingnya solat. Jadi layangkanlah
Facebook dan email kepada adik masing-masing di kampung? Tak boleh ke? Ini cara kita berdakwah lah. Kemudian itu mazhab Maliki Syafi'i. Hukum bunuh ini adalah sebagai hukuman had, hudud, bukan disebabkan kafir. Fuqaha ahli fiqh mazhab Hanafi pula berpendapat orang yang meninggalkan solat kerana malas hukumnya adalah menjadi orang fasik yang perlu dipenjara. Siapa yang nak penjarakan ni? Tak boleh ustaz, tak boleh orang biasa. Dia mesti pihak pemerintah. Ada pasukannya. Dan disebat dengan kuat. Dalam penjara dia bukan buat rotan je, bukan buat bakul. Disebat dengan kuat sehingga dia menunaikan solat. Kalau tidak, dia perlu dipenjarakan sehingga mati. Meaning kat sini, anak-anak sekalian, pegawai-pegawai sekalian, orang tak solat dalam sistem pemerintahan Islam, dia tak boleh ada dalam masyarakat. Berlaku pecah manah tak? Tak. Berlaku abai tugas tak? Tak. Berlaku rasuah? Tak. Kan? Berlaku tak beli senapang tak boleh tembak? Tak akan berlaku. Sebab orang solat ni, kita tahu tadi, dia akan tunai wajib, dia akan jauhkan yang haram. Okey, perbuatan. Perbuatan ni ustaz dapati orang Melayu main-main, kan? Kalau anak-anak pelajar ni yang ustaz kerap nampaknya macam ni lah, bila dia i'tidal tu, sami Allah liman hamidah. Jadi tangan dia lurus macam tu je. Dia tak angkat, tak apa-apa pun. Kalau orang tua-tua pula, ustaz tengok dia sami Allahu liman hamidah, dia buat macam tu. Kan? Jadi perbuatan-perbuatan ni nanti saya jelaskan ni. Solat ni yang mensyariatkan solat ni siapa? Allah Ta'ala, kan? Allah ajar siapa dulu solat ni? Ajar siapa dulu? Nabi. Okey, kita ambil contoh. Ustaz tolong lagi. Bantu ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pun wahyu, kan? Jibril mari tu mau solat, mau angkat tangan. Waktu takbiratul ihram tu Allahu Akbar tu mau kena angkat tangan. Jadi Nabi kita ni hidup di Madinah berapa tahun? 10. 10. Jadi dia pun angkat tangan, kan? Waktu berada di pesisir pantai dia angkat tangan. Allahu Akbar. 12 Allah. Kan? Macam tu. Kan? Kemudian Allahu Akbar. Baru dia letak. Waktu di pesisir pantai. Jadi Nabi ni ada kawan. Bukan nak salah. Dia ada kawan. Kawan ni namanya sahabat, kan? Bukan Rasul solat. Tengok dia. Jadi dia tengok Nabi solat. Maka kawan ni pun, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadaihi. Duduk. Aku lihat, dia kata, apabila Rasulullah SAW takbir, maka dia mengangkat dua tangannya. Dia sebutlah dua tangannya ni, apa sifatnya? Sifat dia angkat tangan ni diberitahu secara terperinci. Dia angkatnya sampai ke sini, jarinya macam ni, tapak tangannya macam ni, dia beritahu. Okey, ni solat kat mana tadi? Kat tepi pantai. Mari pula masuk masjid Nabi pula, solat pula kat masa bermukim. Maka Rasulullah SAW pun Allahu Akbar. Bawah lagi Ustaz, bawah lagi. Allahu Akbar. Ke bawah sikit. Jadi lain sikit yang Rasul buat. Tapi siapa yang pandu ni? Allah Ta'ala. Jadi mari pula sahabat yang ni, masa ni dia ni duduk belakang, tak nampak. Yang duduk belakang ni pula, yang duduk belakang Nabi ni sahabat yang ni pula. Riwayat pula adalah Rasulullah SAW. Dia kata, kan, apabila takbiratul ihram dia mengangkat tangannya, jarinya sehingga ke bahu. Dia riwayat pula. Baik. Kemudian duduk antara dua sujud pula. Duduk. Jadi 10 tahun Rasulullah SAW menunaikan solat ni ada 2-3 perubahan yang semuanya diriwayatkan. Sahabat nampak riwayat. Riwayat-riwayat ni kemudian dipindahkan. Ni apa namanya? Quran Sunnah. Dipindahkan ni apa namanya? Lepas tu orang ni ni. Sanad dia panggil, Sanad riwayat hadis ni tentang solat ni. Sampailah
Bila Rasulullah SAW wafat, para sahabat ni tinggalkan Madinah ke bertempiaran lari? Bertempiaran menyebarkan dakwah. Ada yang pergi Kufah, ada yang pergi Yaman, ada yang pergi Habsyah, ada yang pergi Basrah, ada yang pergi merata untuk kembangkan Islam ni. Tadi sahabat-sahabat ni semua pergi kan? Jadi bawa tak hadis tu? Bawa. Jadi yang sampai ke Iraq ni hanya beberapa orang sahabat je yang tahu hadis tentang solat ni. Ya, masa tu Imam Asy-Syafi'i ada di Iraq. Ya, jadi Imam Syafi'i pun tahu, oh ni sahabat seorang ni jauhnya 42 km ada riwayat tentang hadis rokok. Tentang hadis rokok je. Maka dia pun naiklah kedai pergi kat orang ni. Dia belajar. Ya, ni usaha, namanya ni ijtihad. Usaha bersungguh-sungguh imam kita mengutip hadis-hadis tentang solat ni tadi. Ya, habis dia kutip sekadar dia termampu tu, dulu mana ada ensiklopedia, mana ada Mausu'ah Syamilah kan, yang kita boleh detect hadis keseluruhan tu, tak ada. Dia kena kutip satu-satu. Ya, jadi yang riwayatnya, yang sahabat riwayat hadis di Habsyah di Yaman, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tak sempat pergi, jauh, tak sempat. Ya, tapi Imam Abu Hanifah dapat pula kat sana sebab Abu Hanifah pergi berniaga, dia sempat bertemu dengan orang. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ni pun longgok-longgokkan hadis ni pun karanglah kitabnya. Apa nama kitabnya? Ya, karanglah kitabnya Al-Um. Kitab Al-Um ni pula, ya, dibaca, diajar kepada anak-anak muridnya. Ya, anak-anak murid ni baca kitab Al-Um ni, oh ini terlalu ringkas ni, nanti orang lepas sini tak faham ni. Ya, maka dia syarah pula. Ya, syarah pula. Antara yang mensyarahkan ni ialah Imam Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, nama dia ialah Yahya bin Syaraf. Itu nama dia. Gelarannya Abi Zakaria. Macam Ustaz Hasnan Kasan, gelaran ialah Abu Muhammad Al-Fatih. Kalau jumpa buku ke, mana-mana tulisan surat khabar ke, mana-mana kat tepi tembok ke, Abu Muhammad Al-Fatih, tu Ustaz lah tu. Ya, kalau Abu Muhammad Al-Fatih berjaya meletupkan bangunan White House, tu Ustaz lah tu. Ya. Jadi An-Nawawi ni nisbah dia, dan Asy-Syafi'i itu mazhab dia. Ya, dia menulis kitab apa? Tu Matan Minhajut Talibin, nama kitab dia. Syarah kepada apa yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ajarkan. Ya, kitab Matan Minhajut Talibin ni, nanti Ustaz tunjukkan, dibaca pula oleh yang atas ni pula. Ni kitab ni tetap ringkas lagi, dia tak tebal-tebal. Dibaca pula oleh Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Dia baca pula, oh ini ringkas juga ni, jadi tak berapa faham nanti orang kemudian. Maka dia pun syarah pula lah, dia karang pula kitab ini. Inilah nama kitabnya. Mughni Al-Muhtaj. Mughni itu maksudnya ialah yang mengkayakan, yang boleh sebab kita kaya. Al-Muhtaj itu ialah yang diperlukan. Jadi sebuah kitab yang akan mengkayakan kita, yang amat kita perlukan. Itu orang dulu-dulu pilih nama kitab tuan, memang relevan, kata ya. Kitab ni nak akan kita baca. Makanlah kita sama-sama berdoa, ya Allah, kami akan membaca kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, hasil sumbangan ilmu oleh Imam An-Nawawi, maka rahmatilah kedua-duanya. Amin. Maka setelah kita berdoa, kita pun bukalah kitabnya. Kita buka. Ya, sekarang tak main lah bawa kitab-kitab tebal-tebal tu, mau online je. Yang Fakulti Islam, Dakwah, Syariah, Quran Sunnah Yusif dengan UKM ni, cari je dalam Waqfiyah. Google kan, ambil Waqfiyah kutub, nanti dapat. Semua dalam tu percuma. Maksudnya kalau tak baca juga, masuk neraka lah kita. Tak payah bayar 1 sen habuk pun. Ya, dapat kan ni? Ya, tak ada alasan tak baca sekarang ni. Ya, okey. Jadi kita pun buka lah bab apa tu?
Pandai. Yang bukan fakulti Islam, cuba baca babu. Sifat, apa makna sifat? Sifat lah. As-solat, solat. Sifat solat. Tu ni bahasa Arab, boleh baca pun. Kan bahasa Arab bukan susah pun. Ana anti. Mudah saja. Tidak susah. Okey. Ustaz ambil satu contoh. Mari kita tengok ni. Ustaz ambil satu contoh perbuatan ni. Yang dalam kurungan ni Imam An-Nawawi punya. Wa yusannu, dan disunatkan. Sin nun sunat kan, dan disunatkan. Imam Khatib Syarbini, kalau tak tulis lil musalli ni orang tak faham ni. Dia tambah pula lil musalli, disunatkan bagi orang yang menunaikan solat. Raf'u, fakulti Islam, bantu Ustaz. Raf'u apa mana? Yadaihi, dua tangannya. Fi takbirihi lil ihram, takbiratul ihram lah. Jadi disunatkan bagi orang solat mengangkat dua tangannya pada takbiratul ihram. Jadi tadi Ustaz dah sebut dah. Jadi kalau sampai situ saja dalam kitab-kitab Melayu, Matla'ul Badrain, macam-macam ni, Maniyatul Musalli, dia sampai situ je. Disunatkan bagi orang solat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Jadi orang pun confuse. Nak angkat macam mana? Macam ni angkat tak? Angkat. Macam ni? Angkat. Macam ni? Angkat. Macam tu? Angkat. Macam ni? Tak angkat lah kan. Jadi macam-macam fashion membuat. Maka Imam Khatib Al-Syarbini kata tak boleh jadi. Tak boleh jadi, aku kena terang ni. Dia pun cari hadis. Hadis Ibnu Umar. Tu yang saya sebut tadi. Sahabat ni tengok Rasul menunaikan solat, maka dia pun cerita. Apa sifat dalam angkat tangan tu? Dia pun tulis satu-satu. Yang pertama sifatnya mustaqbilan, fakulti Islam, tolong Ustaz. Mustaqbilan apa mana? Menghadap. Kaffaihi, tapak tangan. Al-qiblata, kiblat. Itu sifat satu. Jadi sifat tapak mengangkat tangan tu, yang pertama, tapak tangan ni sana kiblat hendaklah menghadap kiblat. Tapak tangan tu, maka ternafilah, tertolaklah orang yang macam tu. Sebab tapak tangannya ke dalam, tertolaklah yang macam tu. Sebab ke atas, tertolaklah yang macam ni sebab dia ke bawah. Tertolaklah yang macam tu sebab dia sengit. Jadi mesti ngadap kiblat. Balik orang perempuan suka ngadap cermin kan. Berlatih. Allah. Dia ngadap sana kan. Tak boleh sengit. Cuba buat masing-masing. Cuba buat. Ngadap kiblat. Jangan sengit-sengit. Ngadap kiblat betul-betul. Okey. Itu sifat satu. Sifat dua ialah fakulti Islam, tolong Ustaz. Mumilan. Mumilan apa mana? Condong. Atraf, tarfun apa mana? Hujung. Asabi', jari. Condong hujung jari nahwuha ha kiblat, ke arah kiblat. Itu sifat nombor dua. Dah pandai buat. Jadi hujung jarinya, hujung je. Pangkal tak? Ujung je. Condong ke arah kiblat. Itu sifat dua. Sifat tiga. Kalau kita Islam, jom tengok lagi. Mufarriqan, apa mana? Mufarriqan, pecah. Asabi', jari. Tafriqan, wastan. Wastan apa? Wastan, wasatiyah. Dia kena pecah jarinya sederhana. Jadi tak boleh rapat. Orang perempuan pun sama, tak boleh macam tu je. Dia kena pecah sikit. Tiga. Jadi tangan ngadap kiblat, kemudian hujung jari ni dicondongkan sikit, dan jari ni jarak secara sederhana, tak boleh rapat. Okay. Sifat empat. Kita tengok ada berapa sifat nanti. Kasyifan, sambil membuka lahuma, kedua-dua tapak tangan itu. Membuka kedua-dua tapak tangan. Laki-laki tak ada masalah, sebab kita memang buka. Perempuan solat pakai telekung ada masalah, sebab awak suruk dalam telekung, dia tak terbuka. Dia tak terbuka, tersuruk.
Ya, jadi macam mana cara nak buka ni waktu angkat takbiratul ihram ni? Maka macam tu. Allah Akbar. Anak nak tu telekung dulu. Kan? Selain pada nak pergi sujud yang kena buat macam tu kan? Sebab itu Ustaz pesan, keluar daripada rumah tutup aurat sekira mana kalau solat sah. Setuju tak? Allahu Akbar. Tu ya. Ini cara kita menjadi Islam. Jadi bila masuk waktu solat, singgahkan masjid, kita pun tanggal tudung masuk bilik air tu, tanggal tudung ambil wuduk, pakai balik, masuk kan? Masuk saf. Allah. Terdedah tak? Terdedah tak tangan? Tak pakai telekung. Nampaklah. Itu maksud yang keempat ni, kasyifan. Kasyifan ni membuka. Ya, membuka kedua tapak tangan itu. Jadi, oleh kerana baju anak-anak ni, dia punya gelang ni, cuba angkat. Gelang ni besar, maka Ustaz cadang pakailah yang macam ni. Angkat, tunjuk kawan-kawan. Ya, yang ni angkat. Pakai macam tu. Ya, jadi mana ni penjual ni? Ada tak ada hari ni? Ada? Sila edarkan berluas. Hari tu di TM Bangsa, dia ramai ni 800 orang lebih ni, satu dewan bawah tu penuh tu. Jadi kebetulan kat belakang tu ada peniaga. Jadi Ustaz pun turun pentas, pergi ambil satu sampel. Dia yang jenis jerut-jerut tu, bukan yang sempit macam ni. Dia longgar, tapi dia jerut kat sini. Jadi Ustaz pun tunjuk, ni perempuan semua yang baju kurungnya tak kecut kat sini ni, kena beli benda ni. Kan, habis ya program, licin belakang. Habis. Lalu dia mesej ke Ustaz, Ustaz lain kali kalau ada program salat, saya nak ikut, Ustaz boleh tak? Itu rezeki lah kan. Baik. Itu nombor 4. Nombor 5, Antuhadiyah. Fakulti Islam apa maksud tuhadiyah? Sama, selari. Atraf hujung asabi' jari, a'la atas udhunaihi, dua telinganya. Hujung jari menyamai atas dua telinganya. Cuba buat. Kita dah ada 4 sifat dah tadi. Cuba kita buat. Ujung jari, tu. Itu ngadap ke dalam tapak tangan, ke kiblat. Ambil sifat tadi. Kiblat, ujung condong sikit, jarak. Tu ya. Okey. Lebih kurang lah ya. Tu. Ya, tapi itu belum tepat sangat lagi sebab sifat belum habis lagi. Kita belajar lagi ya. Jadi ujung jari ni atas ni. Jadi ambil lah pembaris nanti, lekat kat situ, lunyur sini. Kan? Untuk buat sebulan pertama ni lah, nanti dah mahir ni okey lah. Okey. Sifat lagi, wa ibhamahu, dan ibu jarinya selari dengan syahmatai ni yang lembut bawah ni, udhunaihi, telinganya. Jadi automatik lah, kalau atas ni dah sama, memang ni akan menyamai lah. Dan akhir sekali, warahatahu, tadi dan dua tapak tangannya. Kita dapatkan cordless. Yang ni untuk video. Kalau ada kalau ada. Sebab nanti petang tu kan nak praktikal kan. Baik. Tapak tangannya, ni tapak tangan. Kita buat macam ni. Yang bertemu ni tapak tangan Tapak tangan ni mesti selari dengan bahu. Jadi jangan ke dalam. Dia jangan ke dalam dan jangan macam tu. Dia ikut bahu masing-masing. Jadi ada berapa sifat kita dapat kira? Okay, usah ulang balik Kalau dapat 6 digabung 2 tak apa. Tapi jangan miss lah. Yang pertama, tapak tangan ke arah kiblat. Yang kedua, hujung jari condong sedikit. Yang ketiga, jarak sederhana. Yang keempat, buka tak boleh sorok, tak boleh tutup. Yang kelima, hujung jari menyamai atas. Yang keenam, ibu jari menyamai bawah. Dan yang ketujuh, tapak tangan selari dengan bahu. Jadi ingat ni 7 ni. Jadi usalli fardaz zuhri kita akan buat nanti. Kita nak ke masjid ke kita nak ke surau perpustakaan?
Masjid. Okey, kita ke masjid, nanti kita warning masjid, qomat lambat sikit. Tunggu kita sampai baru qomat, kalau tak kita tembak Bilal kan. Jadi kita pun usalli fardhu zuhri 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ni dengan sifat-sifat tadi. Maka berhijrahlah kita, transformasilah solat kita daripada rapat kepada tepi, daripada tak sampai ke sini, daripada ke atas jadi tegak, daripada condong jadi macam tu. Baik. Alhamdulillah. Okey. So begitulah lebih kurang dalam sekejap So nanti sepanjang video ni saya perasan maksudnya kita dah belajar tentang bagaimana cara angkat takbir, sifat dia bagaimana, dia ada 7 sifat dia tu. Jadi nampak tak sebenarnya dalam rahsia solat ni dia sebenarnya ada cara yang betul, yang benar. Jadi dalam panduan ni, murah je panduan ni, RM20. By the way, saya beritahu awal saya dapat commission sebagai ejen affiliate sebab saya menjual benda ni menggunakan link saya jual pada anda. So you boleh dapatkan dekat description kat bawah macam mana cara nak dapatkan panduan tu. Saya harap ianya bermanfaat kepada anda. Jadi kita jumpa lain kali dan lain waktu dalam video yang lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.